Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dapat kita sama-sama bersiaran dalam siaran perlis mengaji pada pagi yang mulia ni. Dan insya-Allah untuk slot kuliah subuh yang akan disampaikan oleh saya pada pagi ini, kita akan membahaskan satu tajuk, iaitu halawatul iman. Halawatul iman dalam bahasa Melayu bermaksud kemanisan iman. Daripada tajuk ni kita boleh lihat bagaimana Nabi SAW dan juga Al-Quran sendiri menyifatkan tentang tingkatan-tingkatan iman yang ada dalam hati manusia. Dan insya-Allah pada pagi ini perbahasan kita akan bahas berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah meriwayatkan satu hadis yang mana hadis ini akan menjadi indikator ataupun akan menjadi topik utama ataupun akan menjadi satu teras perbahasan kita pada pagi ini, iaitu berkenaan dengan tajuk halawatul iman. Hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Thalathum man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhifa fin nar." Hadis yang dibacakan tadi maksudnya ialah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathum man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seseorang, maka ia akan mendapatkan kemanisan iman. Jadi dalam hadis ni Nabi sebutkan tentang bagaimana seseorang tu akan mendapat kemanisan iman. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, apabila ia mencintai seseorang, ia hanya mencintai orang tersebut kerana Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu. Iaitu yang ketiga, ia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam neraka. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari, dan juga Al-Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim, seterusnya At-Tirmidzi dalam kitabnya Al-Musnad ataupun dalam kitabnya As-Sunan, dan yang keempat ialah An-Nasa'i, dan seterusnya Ibnu Majah. Jadi hadis ni diriwayatkan dalam 5 buah kitab hadis yang utama, iaitu daripada kutubus sittah yang masyhur. Daripada hadis yang umum ni, yang mana kalau tengok hadis ini
bukan hanya terdapat dalam kitab-kitab yang besar, tapi juga dijadikan oleh para ulama sebagai isi tambahan dalam kitab-kitab yang terkenal. Antaranya ialah Riyadhus Salihin oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Daripada hadis ni kalau kita lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut thalathum man kunna. Perkataan kunna di situ bermaksud seseorang itu akan memperolehi ataupun memiliki. Yang mana kalau kita lihat dari segi bahasa Arab, perkataan kunna di sini ialah fi'lut tammah, iaitu kata kerja yang sempurna, yang tidak memerlukan isim dan juga tidak memerlukan khabar bagi orang yang belajar bahasa Arab. Okay. Nak menunjukkan kepada kita bahawasanya pemilikan yang pasti bagi orang yang ada ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis ini. Okay. Dan seterusnya Nabi sebut dalam hadis ini, thalathum man kunna fihi wajada bihinna, 3 perkara yang sekiranya ada pada seseorang itu, maka ia pasti akan mendapat kemanisan iman. Perkataan halawatul iman itu ialah satu perkataan yang dari segi ilmu balaghahnya disebut sebagai isti'arah. Isti'arah, dan dia ada banyak, orang kata apa, kategori isti'arah, banyak jenis isti'arah ni. Okay. Jadi isti'arah yang disebutkan dalam kalimah halawatul iman ini ialah isti'arah takhyiliyah. Isti'arah at-takhyiliyah, yang mana Rasulullah menyerupakan keimanan seseorang mukmin untuk beriman dengan sesuatu yang manis ataupun sesuatu yang sedap. Maknanya Nabi perlambangkan, Nabi serupakan kemuncak kepada keimanan itu ialah seseorang itu merasai kemanisan iman. Kalau kita lihat dalam Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, yang merupakan ringkasan kepada kitab Sahih Al-Bukhari, Syekh Muhammad bin Abi Jamrah rahimahullah, dia sebut, diistilahkan iman itu dengan kata manis kerana Allah Azza wa Jalla telah menyerupakan iman dalam Al-Quran dengan satu pohon. Jadi dari segi apa yang disebutkan dalam hadis ini, ada penyerupaan dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Okay. Tapi Allah Azza wa Jalla dia serupakan iman dalam Al-Quran ini dengan contoh lain, iaitu pohon ataupun pokok. Okay. Di mana Allah Ta'ala sebut tentang perkara ni? Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam surah Ibrahim ayat yang ke-24. Allah Ta'ala kata, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dalam ayat yang ke-24 dan juga 25 disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Ibrahim penyerupaan ataupun perumpamaan iman satu orang yang mukmin itu seperti satu pohon. Allah Ta'ala sebut, alam tara, tidakkah kamu lihat dengan mata kepalamu? Maknanya satu arahan untuk memahami kaifa daraballahu mathalan, bagaimana Allah Ta'ala telah membuat perumpamaan, mathalan kalimatan tayyibah, perumpamaan daripada perkataan yang baik, kasyajaratin tayyibah, seperti pohon yang baik, asluha thabitun, akarnya kuat, wa far'uha fis sama', dan cabangnya itu menjulang ke langit. Okay. Jadi daripada ayat ini ada perumpamaan yang sama ingin disampaikan dalam hadis yang dah kita bacakan tadi, iaitu Nabi sebut tentang manisnya iman. Nabi kata thalathum man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. 3 perkara ini sekiranya ada pada satu orang, maka dia akan memiliki kemanisan iman. Dalam Al-Quran ayat yang ke-24 surah Ibrahim, Allah Ta'ala sebut tentang perumpamaan kalimatan tayyibah itu ataupun perkataan yang baik itu seperti pohon yang baik. Kita lihat apa yang disebutkan oleh para ulama berkenaan dengan tafsir bagi ayat tersebut. Kalimah yang dimaksudkan dalam ayat tersebut iaitu kalimatan tayyibatin kasyajaratin tayyibah, kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah, perumpamaan kata-kata yang baik itu seperti pohon yang baik, iaitu kalimatul ikhlas yang bermaksud la ilaha illallah.
Yang mana pohon itu pangkalnya ialah keimanan dan rantingnya ialah mengikuti perintah dan menjauhi larangan, dan daunnya adalah semangat seorang mukmin dalam mengamalkan kebaikan, dan buahnya adalah ketaatan. Manisnya buah adalah saat memetiknya, dan puncaknya adalah masaknya ataupun ranumnya. Dengan kesenangan itulah kemanisan akan muncul. Jadi dalam ayat dan juga dalam hadis yang kita bahaskan tadi, kita boleh lihat bagaimana perumpamaan-perumpamaan yang telah dijadikan oleh Allah dan Rasul untuk satu orang itu memahami bahawasanya iman itu perlu diusahakan untuk mendapatkan hasil yang paling terbaik. Seperti mana dalam hadis dan juga dalam perumpamaan yang disebutkan oleh para ulama, bahawasanya iman itu yazidun wa yanqus. Al-imanu yazidun wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'asi. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat yang dilakukan. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ketika mana mensyarahkan hadis ni dalam kitabnya Syarah kepada Sahih Muslim. Apa yang dia sebut di sini? Dia kata yang dimaksudkan manisnya iman di sini iaitu bukanlah seperti manisnya gula ataupun madu. Jadi bila mana kita nak faham perkataan halawatul iman, ia bukanlah seperti mana yang kita faham manisnya bahan-bahan makanan yang ada hari ini. Bila mana sebut manis, kita akan sinonimkan dengan manisnya gula ataupun manisnya madu. Tapi perumpamaan manisnya iman lebih lagi berbanding manisnya gula ataupun manisnya madu. Apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah? Dia kata rasa manis yang didapati oleh seseorang di dalam hatinya iaitu satu kelazatan yang tidak setara dengan apa pun. Ia mendapati insyirahus sadr, iaitu lapangnya dada, cinta kepada kebaikan, hubbul bir, cinta kepada kebaikan, dan cinta kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi itu antara maksud daripada halawatul iman, iaitu insyirahus sadr. Allah Ta'ala jadikan lapang dada. Allah Ta'ala jadikan cinta kepada kebaikan dan suka bersama dengan orang-orang yang baik. Kalau kita lihat ciri-ciri yang dilihatkan ataupun yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita huraikan satu persatu pada pagi ini insya-Allah, iaitu Nabi sebut yang pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Syarat yang pertama untuk mendapat kepemilikan iman yang manis ataupun halawatul iman itu, kata Nabi, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai berbanding selain daripada keduanya. Maknanya lebih dia cintai Allah dan Rasul melainkan ataupun selain daripada apa-apa yang ada di atas dunia ni. Dalam hadis ini kalau kita lihat, tidak dikatakan kemudian Rasulnya, tetapi digandingkan Allah wa Rasuluhu. Bukan Allah thumma Rasuluhu, Allah kemudian Rasul, tapi Allah dan Rasulnya. Kita lihat, kerana kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti dan timbul daripada kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi yang pertama disebutkan dalam hadis ni, orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya paling dicintai melebihi segala-galanya. Maknanya tidak adalah yang lebih dicintai melainkan dua ini. Apa yang disebutkan oleh para ulama berkenaan dengan ciri yang pertama ni? Iaitu yang pertama, seorang manusia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai kadar dia mencintai Allah. Setiap kali dia lebih mencintai Allah, maka dia akan lebih mencintai Rasulnya juga. Tapi sangat disayangkan banyak di kalangan manusia yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kepada Allah dan tidak mencintai Rasul kerana Allah. Jadi di antara dua cinta ini manusia kadang-kadang tertipu juga. Jadi syaitan memasukkan syubhat dalam isu ni ataupun dalam perkara ni. Dalam hadis Nabi sebut, man kana Allahu wa rasuluhu, sesiapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi, paling ia cintai. Yang berlaku pada zaman kita ataupun zaman sebelum daripada kita, yang telah diberikan peringatan dan amaran oleh para ulama bagaimana liciknya iblis dan syaitan itu memasukkan ke dalam hati manusia, seorang manusia itu dia boleh melebihkan cintanya kepada Rasul berbanding cintanya kepada Allah Azza wa Jalla.
Perhatikan perbezaan itu. Seseorang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla, maka ia termasuk daripada bahagian yang disebut sebagai kesyirikan. Kerana yang jelas disebutkan dalam hadis ini ialah Allah kemudian Rasulnya. Bagaimana seseorang itu mencintai Rasul sehingga dia melebihkan Rasul berbanding Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini perlu dijelaskan bahawasanya bila mana manusia itu dia kekurangan maklumat yang betul, dia tidak faham konsep mencintai Allah dan Rasul yang betul, maka kadang-kadang dia terlebih dan terkurang pada dua bahagian tersebut. Jadi kita lihat apa yang disebutkan di sini. Engkau mencintai Rasul kerana beliau adalah Rasulullah, sedangkan kecintaan yang pada asalnya dan yang pokok adalah kepada Allah. Tetapi mereka yang telah melakukan ghulu, iaitu berlebihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mencintai Rasulullah seperti kecintaan mereka kepada Allah dengan menjadikan Rasul sebagai sekutu bagi Allah dalam kecintaan mereka. Jadi apa yang ingin disebutkan di sini ialah bagaimana manusia tertipu di sini sehingga mereka telah pergi ke satu bab yang disebut al-ghulu, iaitu melampau, terlebih sehingga tertipu. Dan manusia yang berada di tempat ini ataupun keadaan ini, mereka tidak akan merasakan mereka sedang melakukan kesalahan, mereka sedang melakukan ta'abbud. Itu yang mereka rasakan, iaitu mereka rasakan mereka sedang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi harus diketahui, sesungguhnya perangkap syaitan itu tidaklah seperti mana yang kita bayangkan. Ianya lebih licik, ianya lebih lagi halus dan tidak kita sedari. Maka berhati-hatilah wahai sekalian kaum muslimin tentang bagaimana apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, iaitu didahulukan cinta kepada Allah, dan cinta kepada Allah itu datang dan tumbuh dengan cinta selepas daripada itu cinta kepada Rasulullah. Dan semua perkara ini tidak akan dapat digarap ataupun digapai oleh seorang muslimin itu melainkan dengan kefahaman ilmu yang sahih berkenaan dengan wahyu dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu perkara yang kita boleh tengok pada poin yang pertama. Dan perlu kita tahu bahawasanya kecintaan yang seperti ini, iaitu kecintaan yang melebihkan Rasul berbanding Rasulullah, berbanding Allah, maka ianya tidak memberi apa-apa manfaat kepada orang yang memiliki perasaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran tentang kepentingan mendahulukannya barulah Rasulnya, supaya manusia tidak tersalah ataupun tersilap dalam menilai ataupun dalam mencari jalan yang benar dalam hidup ini. Dalam hadis yang ini ataupun dalam hadis yang kita sebutkan tadi, antara poin yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan poin yang kedua ialah seseorang itu wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seorang itu dia akan mendapat kemanisan iman dengan cara yang kedua ataupun orang kata apa, syarat yang kedua ni ialah dengan dia mencintai manusia, sesama manusia ni, dengan dia jadikan cinta itu kepada Allah Azza wa Jalla, kecintaan manusia kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita lihat dalam surah Taubah ayat ke-24, Allah Ta'ala sebut, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Apa maksud ayat ini? Allah Ta'ala kata, jika ayah-ayahmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, isteri-isterimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan, dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Dalam ayat ini, ia merupakan satu ancaman daripada Allah Azza wa Jalla dan juga satu peringatan kepada Allah, kepada manusia daripada Allah Azza wa Jalla,
iaitu bagaimana manusia dia boleh tertipu dengan perasaan cintanya. Bagaimana dia mencintai nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala hadirkan di sekelilingnya. Ada di sekelilingnya keluarga yang baik, anak-anak, pengikut, ahli keluarga, saudara mara, isteri, dan juga harta-harta yang telah diusahakan, dan juga segala bentuk-bentuk nikmat dunia yang Allah Ta'ala berikan padanya. Bila mana kita dikelilingi oleh benda-benda seperti ini, pada waktu ini kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimana seorang manusia itu ingin merealisasikan cintanya kepada Allah ataupun cintanya kepada makhluk itu dijuruskan ataupun dihalakan kepada cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita lihat dalam hadis yang terkenal, iaitu Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintainya, melebihi kecintaannya pada orang tuanya ataupun anaknya, bahkan seluruh manusia. Daripada hadis ni kita boleh tengok Nabi sebut la yu'minu ahadukum, tidak beriman, menunjukkan kepada kita bahawasanya penafian kesempurnaan iman, bukanlah penafian iman secara keseluruhan. Nabi sebut dalam hadis ni ahabba ilaihi, paling ia cintai. Kedudukan perkataan ahabba itu sendiri nak menunjukkan kepada kita bahawasanya cinta yang dimaksudkan adalah cinta yang berlandaskan akal yang sihat, iaitu mengutamakan segala sesuatu menjadi tuntutan akal yang sihat, meskipun bertentangan dengan hawa nafsunya. Seperti orang yang sakit, ianya dapat sembuh dengan meminum ubat yang menurut seleranya tidak disukai, namun ia meminumnya kerana perintah akal yang sihat. Apabila seseorang memperhatikan bahawa syariat tidak akan memerintahkan ataupun melarang sesuatu kecuali yang mengandungi kemaslahatan dalam waktu yang dekat ataupun keselamatan di waktu yang mendatang, tentu sahaja akal yang sihat akan mengedepankan hal itu. Jadi syarat yang pertama dalam hadis tadi disebutkan ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kemudian syarat yang kedua, Allah Ta'ala, Nabi sebut dalam hadis ni an yuhibbal mar'a, satu orang tu dia cinta kepada, orang kata apa, kepada sahabatnya ataupun orang sekelilingnya, tidak melebihi melainkan dia cintakan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi nak sebut kepada kita bahawasanya di sini poin pertama dan poin kedua ianya saling berkait. Yang pertama, manusia dia kena mengedepankan cintanya, iaitu cinta pada Allah. Daripada cinta pada Allah itu akan menghasilkan cinta pada Rasul, kerana Rasul itu ialah pesuruh Allah Azza wa Jalla, dan Rasul itu ialah wakil Tuhan yang Allah Ta'ala hantarkan ke bumi untuk mencerahkan jalan-jalan yang telah gelap sekian lamanya, untuk memberikan penerangan kepada perkara-perkara yang samar. Dan kita tidak akan melebihkan Rasul sehingga kita jadikannya lebih tinggi daripada Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Nabi sebut dalam hadis ni an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Satu orang tu bila mana dia mencintai orang lain ataupun makhluk ataupun segala nikmat yang mengelilinginya, la yuhibbuhu illa lillah, tidaklah ia cinta melainkan kerana Allah Azza wa Jalla. Apa yang disebutkan oleh para ulama, antaranya Al-Baydawi rahimahullahu ta'ala, ketika mana dia sebutkan tentang ayyuhibba, satu orang tu dia suka, al-mar'a, satu perkara daripada kalangan manusia ke ataupun benda-benda ke, cuma dia sebut manusia di sini sebagai contoh yang paling banyak ataupun paling kerap berlaku. La yuhibbuhu illa lillah, tidak dia cintai melainkan kerana Allah Azza wa Jalla. Apa yang nak dimaksudkan di sini? Bahawasanya satu orang bila mana dia mencintai satu perkara di dunia ini, dia akan jadikan cintanya itu ada garis panduan yang betul. Cintanya itu mempunyai haluan yang benar, iaitu dia cinta dipandu dengan keimanannya. Dia mencintai
daripada orang yang berada di sekelilingnya bukanlah orang-orang yang melanggar perintah Allah ataupun orang yang menyebabkan dia boleh melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi ini perkara yang kita boleh tengok. Bila mana perumpamaan yang diberikan oleh Al-Imam Al-Baydawi, satu orang manusia, dia telah minum ubat bila mana dia sakit. Walaupun dari segi akalnya, minum ubat itu bukan benda yang sedap bagi lidahnya ataupun bagi kemahuan makannya, nafsu makannya. Sebab kebanyakan ubat ni sifatnya pahit. Tapi dari segi akalnya dia tahu, kerana memakan ubat yang pahit itu memberi kesihatan kepada badan dan menyayangi tubuh badan itu termasuk daripada perintah Allah Azza wa Jalla. Okay. Jadi kalau kita tengok daripada perumpamaan yang ingin disampaikan di sini, iaitu seorang manusia bila mana dia mencintai sesuatu itu tidak mendorong dia kepada mentaati Allah Azza wa Jalla. Sesuatu itu menyebabkan dia masuk terjerumus ke dalam neraka ataupun murka Tuhan, maka dia akan menjauhinya walaupun orang itu daripada kalangan orang yang dekat, seperti mana yang dibacakan daripada surah At-Taubah tadi, iaitu Allah Ta'ala sebut tentang satu persatu daripada nikmat yang diberikan yang boleh menjadi fitnah kepada manusia, iaitu apa yang disebut lagi tadi. Kalau kita ulang balik pada ayat 24 surah At-Taubah, apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala kata, kul in kana aba'ukum, katakanlah jika ayah-ayahmu, wa abna'ukum, anak-anakmu ataupun pengikutmu, wa ikhwanukum ataupun saudara kamu, wa azwajukum ataupun isteri kamu dan pasangan kamu, wa ashiratukum keluarga besar kamu, wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan harta-harta yang telah kamu usahakan ataupun perniagaan yang kamu bimbang kerugiannya, wa masakinu tardawnaha ataupun tempat tinggal yang kamu suka padanya, ahabba ilaikum lebih kamu sukai berbanding Allah dan Rasulnya. Apa natijahnya? Allah Ta'ala kata, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih, tunggulah sehingga datang ketentuan daripada Allah Azza wa Jalla. Innallaha la yahdi, sesungguhnya wallaha la yahdi, Allah Ta'ala tidak akan memberi hidayah kepada orang yang fasik. Okay. Jadi ini perkara yang kita boleh tengok ataupun perumpamaan yang diberikan oleh Nabi dan juga apa yang disebutkan oleh Al-Quran itu sendiri nak tunjukkan kepada kita bahawasanya hubung kait antara poin pertama dan poin kedua, iaitu satu orang tu kena jelas dulu cintanya pada Allah dan Rasul, kemudian lepas pada itulah dengan kejelasan itu akan membantu dia hidup di dunia ni untuk dia mencintai pasangannya, dia bawa haluannya kepada mencintai Allah, untuk dia mencintai sahabatnya, kawannya, pekerjaannya, nikmat dunia yang dia ada, semuanya dijalurkan ataupun disalurkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya di sini apa yang kita boleh faham, satu orang tu dia akan merasai kemanisan iman setelah dia merasai cinta kepada Allah Azza wa Jalla yang sebenar-benarnya. Dia mengagungkan perintah Allah Azza wa Jalla. Dia melihat larangan-larangan Tuhan itu ialah perkara yang boleh memberi mudarat kepada dirinya. Lalu dia tinggalkan perkara-perkara tersebut, kerana perkara-perkara tersebut memberi kesan yang negatif kepada imannya ataupun kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi nak sebut kepada kita, semua perkara ini tidaklah semudah kita menyebutnya pada pagi ini. Dalam Al-Quran surah Al-Ankabut, Allah Ta'ala sebut, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka ianya akan dibiarkan bila mana dia mengikrarkan aku sudah beriman, wa hum la yuftanun, dalam keadaan kami tidak memberi ujian kepadanya. Satu orang yang ingin merealisasikan cintanya pada Allah dan Rasul, ia pasti akan diuji. Bukan senang satu orang ingin merealisasikan cintanya kepada Allah dan Rasul. Sebab natijah kepada perkara ni, apa yang kita akan dapat daripada
semua benda ni, yang pertama dalam hadis Nabi sebut halawatul iman. Daripada kemanisan iman itu, dia akan menatijahkan orang yang memilikinya ini akan mendapat syurga Allah Azza wa Jalla. Dan syurga Allah Azza wa Jalla bukanlah satu tempat yang kita boleh dapat dengan usaha yang lebih kurang. Dia memerlukan usaha yang luar biasa. Dia memerlukan ujian demi ujian untuk membuktikan satu orang itu benar dalam imannya. Satu orang itu tidak bermain-main saat dia melafazkan keimanannya, kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Okay. Seterusnya, poin yang terakhir yang disebutkan dalam hadis ini, iaitu Nabi SAW sebutkan dalam hadis, Nabi kata, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu. Iaitu yang ketiga, satu orang itu dia ada kebencian. Ada yang ketiga ni, maka orang tu akan dapat halawatul iman. Dia benci untuk dikembalikan kepada kekufuran selepas Allah Ta'ala selamatkan dia daripada kekufuran tersebut. Kama yakrahu an yuqdhifa finnar, seperti mana dia tak suka bila mana dia dilemparkan ataupun dihumbankan ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Poin yang ketiga ini ialah apa yang disebut sebagai takmilatul iman, penyempurnaan kepada iman. Penyempurnaan kepada iman ini apa dia? Setelah manusia ni dia ada sayang pada Allah, sayang pada makhluk, dijalurkan kepada Allah. Maknanya ianya datang daripada samaratu hub ilallah, buah daripada cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia akan datangkan yang ketiga. Yang ketiga ini ialah satu sifat yang tak dibuat-buat, melainkan ia datang kerana cantik dan sempurnanya cinta kepada Allah dan Rasul, iaitu kebencian untuk kembali kepada kekufuran ataupun perkara-perkara yang syibhul kufur, menyerupai kufur tapi dia taklah sampai pada kufur lagi. Jadi ini benda yang kita boleh tengok. Dan benda ni dia datang daripada orang yang menjunjung wahyu tu dulu. Okay. Dan semua benda ni tak akan dapat digarap ataupun digapai, melainkan satu orang tu dia membuat pemerhatian terhadap wahyu, maka dia akan dapat al-hidayah. Wahyu itu akan membuahkan kepadanya hidayah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran suratul Baqarah, "Dzalikal kitab la raiba fi." Sesungguhnya pada kitab ini, yakni Al-Quran, tidak ada ragu, tidak ada syak, tidak ada orang kata apa, benda-benda yang boleh menyebabkan kita rasa tak yakin padanya. Hudan linnas, dan Allah Ta'ala sebut ianya ialah satu sumber hidayah kepada hudan lil muttaqin, sumber hidayah kepada manusia ataupun orang-orang yang bertakwa secara umumnya. Okay. Dalam ayat tu Allah Ta'ala sebut hudan lil muttaqin, ianya menjanji hidayah kepada orang-orang yang bertakwa. Perkataan takwa dia asal daripada perkataan taqa, yang bermaksud halangan. Yang mana kalau kita boleh faham daripada taqa, ittaqau, iaitu orang yang menghalang. Dia halang apa? Dia halang hawa nafsu dia supaya tak melampaui batas sehingga dia boleh jatuh dalam larangan Tuhan. Walaupun pada pandangan matanya benda tu menyeronokkan. Dalam hadis yang lain, kalau kita nak tengok ataupun kita nak faham, Nabi sebut huffatin nar bisyahawat, huffatil jannah bil makarih, wa huffatin nar bisyahawat. Dibentengi syurga itu dengan benda-benda yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Apa yang hawa nafsu kita tak suka, itulah orang kata apa, halangan-halangan yang kita kena tempuh untuk sampai kepada syurga. Kita kena lepas halangan itu. Wa huffatin nar bisyahawat, dan neraka itu dibentengi dengan syahwat, iaitu benda-benda yang hawa nafsu kita suka. Jadi nak sebut dan nak tunjuk kepada kita di sini ialah bagaimana satu orang itu ia inginkan kemanisan iman. Ia bukan satu yang mudah, ia bukan satu yang senang. Walaupun Nabi sebut 3, tapi 3 ini untuk dilaksanakan ianya merupakan satu benda yang berat.
mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada segala-galanya, mencintai satu-satu makhluk itu kerana Allah, dan benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Ta'ala selamatkan dia daripada kekufuran, seperti mana dia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Tunjuk pada kita bahawasanya orang yang ada halawatul iman ialah orang yang ada kefahaman yang baik tentang ilmu iman itu sendiri. Bagaimana satu orang itu ingin faham tentang iman, dia perlu ada pembelajaran yang khusus untuk dia tahu apa perkara-perkara yang boleh meningkatkan iman, membatalkan iman, dan juga yang boleh menurunkan kemanisan iman itu sendiri. Jadi kalau kita lihat hadis yang kita jadikan sebagai teras perbincangan kita pada pagi ini, ternyata daripada hadis itu terdapat banyak fawaid ataupun faedah-faedah. Antara yang disebutkan di sini, yang pertama, iman adalah keyakinan hati, diikrarkan dengan lisan, dilaksanakan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Jadi fawaid ataupun faedah yang pertama ni ialah definisi kepada iman, iaitu iman ialah keyakinan yang ada dalam hati manusia, iaitu keyakinan yang tidak boleh diganggu gugat. Walaupun datang berbagai-bagai ujian, satu orang itu tidak akan berjaya diganggu gugat dengan ujian tersebut. Jadi apa yang disebutkan di sini, bertambahnya iman kerana ketaatan dan berkurangnya dengan sebab dosa dan maksiat. Itu yang umum. Yang kedua, iman itu bertambah dan berkurang sebagai bantahan kepada kumpulan ataupun firqah yang sesat. Antaranya ialah Murji'ah. Tunjuk ataupun sebut kepada kita di sini bahawasanya bagaimana iman itu bertambah dan berkurang dengan penafian terhadap kumpulan yang mengatakan iman itu statik, dia tidak berubah, tidak naik dan tidak turun. Yang ketiga, manisnya iman dapat dirasakan melalui ketaatan dan kesukaan kepadanya serta mendahulukannya atas hawa nafsu. Maknanya manisnya iman itu dia datang dengan sebab ketaatan yang selalu dibuat sedikit demi sedikit, sehingga satu orang manusia itu dia rasa galak bila mana dia tertinggal melakukan ketaatan tersebut, dan Allah Ta'ala jadikan hubbiba ilaihil iman, dijadikan kepadanya suka kepada benda-benda yang baik itu. Yang keempat, seseorang itu dapat merasakan manisnya iman apabila ia melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, menanggung beban berat dan melaksanakan agama, dan mendahulukan agama di atas dunia. Jadi nak sebut kepada kita, pemikiran, corak pemikiran seperti itulah yang akan melahirkan cara fikir yang benar, lalu menatijahkan halawatul iman, menatijahkan kemanisan iman. Kemudian yang kelima yang disebutkan di sini, seseorang itu harus mencintai Allah dan Rasul lebih daripada cintanya kepada kedua orang tua, bahkan dirinya sendiri serta manusia secara keseluruhannya. Secara umumnya itulah yang kita dapat lihat daripada poin yang pertama. Kemudian yang terakhir, yang keenam yang disebutkan di sini, konsekuensi cinta kepada Allah, iaitu wajib mentauhidkannya, mengikhlaskan ibadah kepadanya, takut, harap, tawakal dan doa, dan semua ibadah wajib dilaksanakan semata-mata kerana Allah dan menurut syariatnya, serta wajib menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan dan kekufuran. Jadi nak tunjuk kepada kita, semuanya ini ialah datang daripada kefahaman yang jelas. Satu orang itu jelas tentang iman, ilmu tentang iman. Jadi halawatul iman ini ialah natijah yang terakhir bagi seorang manusia untuk dia dapat dan dia rasa benda tu. Maknanya perkara ini memerlukan tadrib, iaitu latihan sedikit demi sedikit, kecintaan yang jelas, kefahaman yang jelas terhadap sesuatu perkara, khususnya iman, sehingga menatijahkan seseorang itu kepada halawatul iman. Jadi kita mohon pada Allah Azza wa Jalla supaya Allah berikan, rezekikan kepada kita merasai kemanisan iman, dan Allah Ta'ala angkatlah rasa berat daripada diri kita untuk melakukan amal kebaikan, kerana perasaan itulah yang menghalang manusia untuk merasai kemanisan iman. Jadi alhamdulillah, sedikit apa yang telah kita sebutkan tadi harapnya dapat memberi sedikit kejelasan tentang halawatul iman, dan hakikatnya perkara ini adalah perkara yang begitu besar untuk kita bahas.
Dan ianya merupakan satu latihan, bukan hanya berpada dengan sekadar teori semata-mata. Jadi moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat di atas perkongsian yang telah kita sampaikan, yang telah saya sampaikan tadi. Moga Allah Ta'ala berikan kepada kita kemanisan iman. Setakat itu saja perkongsian kita pada pagi yang mulia ni, dan insya-Allah Allah Ta'ala memberikan kepada kita rahmat dan juga afiat, dan moga diangkatlah segala penyakit-penyakit ataupun wabak yang sedang berleluasa di negara kita ni. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.